أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله كأنا bermula قال المصنف رحمه الله bermula sunat menyegerakan sembahyang pada awal waktunya waktu sembahyang. Bermula sunat menyegerakan akan sembahyang pada di awal waktunya. Menyegera maksudnya jangan melambat-lambatkan sembahyang. Bukan maksud segera kita buat sembahyang tu gopoh-gapoh, cepat-cepat, bukan gitu. Maksudnya jangan kita suka melambat-lambatkan sembahyang. Kita disunatkan, ni sunat tambahan orang panggil. Sunat tambahan. Satu lagi sunat dalam bab sembahyang, kita disuruh sembahyang di awal waktu. Tu maksudnya. Jadi awal waktu ni lebih kurang masa dia 20 ke 25 minit lah. Lebih kurang lah masa dia 20 minit ataupun 25 minit. Di dalam lingkungan masa tersebut dipanggil awal waktu. Jadi disunatkan kita sembahyang fardu kita dalam masa itulah. Dalam tempoh masa awal waktu saat ni. Hukumnya ialah sunat. Boleh pahala. Maksud boleh pahala tu pahalanya lebih. Kita lebih pahala kita sembahyang di awal waktu dari kita sembahyang tidak di awal waktu. Faham nah? Itu maksud dia. Dan jikalau sembahyang Isya sekalipun, walaupun sembahyang fardu Isya, artinya semua sembahyang, kesemua kelima-lima sembahyang fardu ni semuanya kita disunatkan dirikan di awal waktu. Termasuklah sembahyang fardu Isya. Kita yang bermazhab Syafi'i disunatkan juga termasuklah sembahyang fardu subuh. Pasal ada setengah mazhab sembahyang subuh mereka lewatkan sikit. Kita tidak. Kita yang bermazhab Syafi'i sunat sembahyang fardu subuh, sembahyang fardu Isya di awal waktu.
Walaupun kita kata sembahyang Isya ni waktu dia panjang, kan? Nak sembahyang pukul 12 pun tak apa, kan? Dah panjang kan? Dah sunat juga buat di awal waktu. Gitu maksud dia. Apabila yakin akan masuk waktunya, waktu sembahyang, bila yang kita menyegerakan sembahyang, sunat tadi. Sunat kita tidak melambat-lambatkan mengerjakan, mendirikan sembahyang sekiranya kita telah yakin, dah yakin bahawasanya dah masuk waktu sembahyang. Kalau kita duk teragak-ragak lagi, masuk ke dak lagi waktu, masuk ke dak lagi waktu, jangan lagi kita sembahyang. Kita nak bang ke, nak mayang ke, contoh nak azan kan, Tok Bilal nak bang, jangan duk teragak lah. Kalau dia main teragak, masuk dak lagi waktu sembahyang, jangan bang lagi. Tunggu bagi lambat sikit sampai kita yakin, kita pastilah bahawasanya dah masuk dah waktu sembahyang. Itu maksud dia. Kan? Dah yakin dah masuk waktu sembahyang, boleh teruskan kita sembahyang. Namanya itu hukum dia. Orang panggil sembahyang di awal waktu. Waktu ni atau bermaksudnya pahalanya lebihlah, bertambahlah daripada kita sembahyang tidak di awal waktu. Kenapa hukumnya sunat? Kerana yang demikian itu, yakni menyegerakan sembahyang, ialah jumlah daripada memeliharakan atas sembahyang yang disuruhkan oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, firman Allah. Jadi termasuk sebahagian daripada maksud kita menjaga sembahyang kita. Itu maksudnya memeliharakan sembahyang tu. Yang mana kita telah disuruh, diperintah oleh Allah supaya memelihara sembahyang kita. Jadi di antara maksud memelihara sembahyang, iaitu kita sembahyang di awal waktu. Itu maksud dia. Mana firman Allahnya? Aneh. Dengan firman-Nya, firman Allah Ta'ala, hafizu ala salawati. Pendek je ayat dia. Artinya, arti firman Allah, peliharakan oleh kamu atas sekalian sembahyang. Itulah. Artinya dalam ayat ni Allah Ta'ala perintah kita, suruh kita peliharalah sembahyang kita. Jadi banyaklah maksud pelihara sembahyang tu. Jadi antara maksud makna kita pelihara, jaga sembahyang, kita disuruh sembahyang di awal waktu. Jangan duk lambat-lambatkan sembahyang. Kita ni jadi satu masalah dah. Kan? Jadi duk suka melambat-lambatkan sembahyang. Duk tangguh-tangguh. Kan? Kita ni belum jadi ada adat kita duk biasakan dengan sembahyang di awal waktu. Kalau tak biasa, kita kena biasakan. Kita kena latih, ajak diri kita. Ajak tak boleh duduk kalau tak sembahyang lagi. Apabila dah masuk je waktu kan, kita kena ajak. Kita kena biatkan diri kita dengan lagu tu.
Masuk je waktu semayang tak boleh duduk dah. Pok mana pun nak kena semayang dulu. Nak buat kerja apa pun nak rasa tak boleh buat. Bagi ada rasa macam tu baru boleh buat semayang di awal waktu. Kalau tidak kita duduk ralik situ. Kita duduk ralik pukul 3 tak mayang lorong je. Kita duduk ralik. 3:30 duduk tengok jam awal lagi. Lagu tu kita ni. Lah kali gaduh-gaduh dekat nak habis waktu baru nak semayang. Lorat lah kita ni sebenarnya. Jadi kita nak latih diri kita. Ajak diri kita. Masuk waktu semayang tu kalau orang jantan pi awal-awal masjid ke pi menaksah ke nak solat berjamaah. Kalau kita orang perempuan pun awaknya serupa juga. Pi masjid kena pi masjid pun. Ataupun tak mau pi masjid semayang di rumah. Jangan duk ajak suka lambat-lambatkan semayang. Dah mula kita ajak melambat-lambat semayang, dia dah jadi terbiasa dengan kita, dah jadi biat dengan kita, susahlah nak semayang di awal waktu. Susah. Jawabnya duk lambat situ, rugilah tanpa pahala semayang di awal waktu tu, kita rugi. Orang lain pakak-pakak masuk waktu semayang terus cepat-cepat nak semayang, kita tu tak semayang lagi. Depa semayang habis lama dah, kita pukul 3 duk lena lagi, duk ralik lagi. Lagu tu lah. Hak ni atas diri masing-masing lah. Atas diri kita lah. Latihlah, ajaklah, bagi biasakan dengan awal waktu. Baik, dalilnya ni dia lah, kita duk mengaji dah kan. Kemudian dan lagi kerana hadis Ibni Mas'ud, dalil yang kedua. Tak syak ni dalil yang pertama. Kerana tadi, kerana yang demikian itu jumlah tadi. Sebab pasal apa disuruh kita menyegerakan semayang di awal waktu. Sebab yang kedua, dan lagi kerana hadis Ibni Mas'ud, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya, kata Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Nabi lah. Apa kata dia? Telah ku tanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah pernah bertanya. Katanya Ibnu Mas'ud. Dia tanya ke siapa? Tanya ke Nabi sendiri. Tu kelebihan sahabat kan, orang yang sentiasa bersama-sama dengan baginda Rasul. Sentiasalah apa dia? Ibnu Mas'ud duduk bersama dengan Rasulullah, antara sahabat yang alim Ibnu Mas'ud ni. Biasa dia pernah bertanya baginda Nabi. Tanya apa? Apa amal afdal? Apakah dia amalan hak paling afdal sekali di sisi Allah? Tu soalan mudah ya. Nak buat satu amalan, amal ibadat ni banyak kan. Hak banyak-banyak amalan tazak ni, hak mana hak paling lebih sekali? Tu reti afdal. Makna kata kalau pahala, segi pahala, berlimpah ruah, banyak sungguh pahala. Apa jawab Nabi? Maka sabda Nabi, as-salatu li awwali waqtiha. Pendek je jawapan Nabi. As-salatu li awwali waqtiha. Tengok reti dia. Artinya sembahyang bagi awal waktunya, tu sembahyang.
Nabi kata maksudnya bermula amalan yang paling afdal lah di sisi Allahnya ialah kita semayang fardu di awal waktu. Oh, tu dalil yang kedua. Kan? Nah, makna kata hebat. Nah, nakbaknya kelebihan kita semayang fardu buat di awal waktu ni hebat, pahalanya besar. Dan dalam Quran pun ada cerita hafizu tadi ni, kan, ayat tadi ni, hadis Nabi pun secara langsung terus. Nah, Nabi cerita direct. Lepas tu kita sendirilah pula, kan, duk masih lagi rasa duk nak bermalas-malas lagi, tak ada arah sungguhlah. Yang ni atas diri masing-masing. Baik, telah meriwayatkan akan hadis ini oleh Daraqutni dan lainnya lain dari Daraqutni. Jadi ulama hadis pula, imam-imam hadis yang meriwayatkan hadis ni dalam kitab hadis masing-masing, antaranya ialah Imam Daraqutni, ulama hadis besar, dan lain lagi, ramai lagi lah, kan, hadis ni. Baik, itu nama perawi hadis. Kemudiannya lagi dan lagi dalil yang seterusnya, dan lagi sah pada hadis. Maknanya ada lagi satu hadis Nabi yang lain yang hukumannya ialah sahih, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia Nabi sembahyang Aisyah ketika semurup bulan pada malam yang ketiga daripada bulan. Baik, dan ada lagi sebut dalam satu hadis Nabi yang lain lah, hadis yang sahih, adalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah sembahyang fardu Isya ketika semurup bulan. Semurup bulan ni maknanya bulan dah turun, bulan dah turun nak terbenam. Supaya kita duk buat semurup jatuh tu lah, jatuh kan. Baik, maksudnya Nabi semayang fardu Isya di awal waktu. Tu maksud hadis ni. Maksud hadis ni, baginda Nabi semayang fardu Isya di awal waktu. Dobit makna semurup bulan ni, dobitnya iaitu jatuhlah, terbenam. Bulan tu dah mula nak menurun, turun, terbenam. Bila tu? Pada malam yang ketiga daripada bulan, mana pada malam 3 hari bulan. Malam 1 hari bulan, anak bulan, kan, hilal tu naik sikit ya, sat ya, pas terbenam lah. Lepas tu ke malam kedua, malam ketiga naik, pas turun. Turun tu lebih maksudnya pada waktu Isya. Hak kita dah masuk waktu Isya ni lah, kan. Malam ketiga kan bulan semakin lama semakin besar kan. Kan malam bulan kan dia pun serupa matahari juga, kan. Dia mula-mula halus besar sikit kan. Mula-mula dia terbit, dia timbul zahir di langit, tapi sat sebentar kan. Kita tengok malam kedua, malam ketiga bulan sikit je, kecil halus tu kan. Lepas tu kan dia terbenam kan, dia naik sebelah matahari jatuh tu, naik sampai sebulan, tapi matahari naik pula bulan kan. Malam 15 tu terpacak atas kepala tu kan, mengambang lah.
Lepas tu kuai kecil. Lagu tu lah tiap-tiap bulan pun. Jadi pada malam 3 hari bulan, ketika semurup tu maknanya ketika jatuhnya bulan, terbenamnya bulan. Ketika tu Nabi sembahyang fardu Isya. Maksudnya Nabi sembahyang fardu Isya di awal waktu. Dobik lagu tu ada hadis sebut tentang tu. Hadis yang sahih pula. Tu maksud dia. Baik, itu cerita tentang sembahyang Isya. Walaupun sembahyang Isya sunat juga kita buat, lakukan di awal waktulah. Habis tang situ. Lepas tu, dan bahawasanya, dan lagi sah pada hadis atau pada kata bahawasanya, perempuan segala mukmin, perempuan segala mukmin ni gelaran kepada isteri-isteri Nabi, ummahatul mukminin. Kalau seorang ummul mukminin, mak kepada sekalian orang-orang yang beriman, digelar gelaran kepada isteri-isteri Nabi. Maksudnya di isteri-isteri Nabi ni sahabat gelar ummul mukminin. Tu gelaran kan. Habai ini habaknya maksud siapa perempuan ni? Perempuan segala mukmin, yakni isteri-isteri Nabi. Dan bahawasanya perempuan segala mukmin adalah mereka itu perempuan segala mukmin pulang daripada sembahyang subuh. Cerita sembahyang subuh pula, pasal ada berlaku khilaf mazhab. Setengah ulama dia sembahyang subuh ni lewat, masuk waktu bang subuh, tak sembahyang apa lagi. Lepas bang tu mereka rebah badan lu, senggeng. Anak biasa duduk dekat Masjid Kelin lah bahasa kita Melayu panggil ni kan. Depa sembahyang subuh 6 lebih matahari dah cerah langit tu kan, tak gelap lah, bukan di awal waktu. Tapi mazhab kita Syafi'i dah. Kita macam tadilah awal waktu dah gelap lagi langit. Depa cerah, kita kata depa ni mayang dah ke dak lagi ni. Kita duk tunggulah. Kan rupanya memang lagu tu mazhab depa. Mamak-mamak apa tu mazhab apa tak ingatlah, Hanafi ke Hambali. Kan? Depanya mayang subuh memang lewat. Lagu itulah mazhab depa, adalah pula dalil depanya. Kita mazhab Syafi'i ikut cara mazhab Syafi'i lah. Nak ikut cara mazhab depa pun tak apa, taklid lah. Jadi pulang daripada sembahyang subuh, bukan start sembahyang subuh, habis dah sembahyang fardu subuh, dah selesai dah dah selesai dah sembahyang fardu subuh, pulang balik ke rumah lah maksudnya, serta Rasulillah, bersama-sama dengan baginda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah, dah habis sembahyang fardu subuh apa semua, pakat-pakat baliklah. Hak tu tak apalah, hak nak ceritanya hak ni. Dan tiada mengenal akan mereka itu perempuan segala mukmin tadi seorang jua pun. Hang aku tak cam. Pasal apa? Pasal gelap. Gelap, lampu bukan supaya kita, spotlight ni kita ni. Jangan nak kira banding zaman Nabi dan zaman kita. Kan? Zaman tu lampunya api jamong gamaknya. Kan? Jalan gelap nak main mana lampu. Kan? Hang tengok aku tengok hang tak perasan, tak cam lagi. Dekat tu pada hai tu. Pasal apa? Pasal gelap. Ni dia habaq ni, musannif tolong habaq. Yani kenapa yang tak kenal tu tak cam, kita panggil tak cam. Bukan tak kenal dengan maksud tak tahu siapa.
tak cam muka. Nampak bentuk tubuh badan tu tapi gelapnya. Gitu. Yakni daripada sebab sembahyang mereka itu perempuan segala mukmin pada awal waktu subuh. Mayang awal waktulah subuh. Subuh pun sunat juga kita sembahyang di awal waktu. Habis-habis berambang apa semua, mayang sunat 2 rakaat, sunat subuh, sunat fajar tu kan, selesai mayang terus fardu subuh. Habis mayang fardu subuh balik pun duk gelap lagi. Ni. Kemudian dan pulang mereka itu, tadi dhamirnya musyar ilaihnya perempuan segala mukmin, padahal ada tinggal suatu daripada kelam. Kelam tu gelap, maknanya masih gelap gelita lagi. Kan kita lepas mayang subuh tu, walaupun dah habis kan tu gelap lagi lepas tu. Kan kalau mayang di awal lah, kalau mayang subuh pukul 6.45 tak jumpa lah gelap tu, cerah banyak dah. Kan? Ni cerita hak mayang di awal waktu. Subuh masuk kita kata dalam pukul apa? 5 berapa? 5.55 lebih kurang tu lah. Kan? Lebih kurang kita sembahyang 10 minit ke 5 minit lebih-lebih sikit sunat fajar. Lepas tu mayang subuh. Habis pukul 6 suku ke 6.20. Gelap lagi. Suasana langit tu gelap lagi. Kan? Tu maksud dia nya pasal apa yang duk gelap lagi? Kiranya mayang subuh tu di awal waktu. Lepas habis main duk masih lagi ada kesan gelap tu. 6.30 lebih-lebih tu dah kira nak cerah dah. Nampak di kaki langit kan, dah cerah sikit dah. Tu tak gelap dah lah. Tu tengok muka pun kenal. Hak ni tak cam ni. Siapa tengok dekat lah kot baru cam. Hang ke? Lagu tu lah contohnya. Makna kata semayang fardu subuh pun sunat kita buat, kita semayang di awal waktu. Itu hukum fiqahnya. Apa yang kepala? Makna kata semualah. Semua semayang yang 5 waktu ni disunatkan kita buat di awal waktu. Nak mayang pukul 6.30 pun subuh boleh. Tak lagi kata wajib. Tidak, ni sunat tambahan. Kita buat di awal waktu. Habis tang situ. Dan hasillah menyegerakan sembahyang itu dengan mengerjakan segala sembahyang pada awal waktunya sembahyang. Jadi kata musannifnya lagi, dan hasillah oleh menyegerakan sembahyang itu, hasil tadi dengan kita mengerjakan segala sembahyang fardu. Sembahyang tu sembahyang fardu lah maksudnya, pada awal waktunya, awal waktu segala sembahyang fardu tak sah ni. Baik, apa reti dia? Maksudnya apa? Baik, gini maksudnya, seperti taharah. Masuk saja waktu, katalah ikutlah, katalah zuhur kan, gelincang saja matahari masuknya waktu zuhur. Kita pun pergi pancung, kita pun pergi bilik air, pergilah nak bertaharah. Taharah tu nak bersuci lah, bersuci, nak mandi lah apa kan, nak basuh, nak buang air ke kan, mula-mula buang air lah kan. Sunat sebelum kita nak berwuduk, nak semayang, nak apa, kita buang air dulu. Buang air kecil ke, kalau berasa sakit perut, buang air besar dulu. Selesai tu kita pun kalau kata nak mandi, mandi dulu. Lepas mandi, ambil air semayang. Okey, berapa minit semua? Kira tengok kan. Mandi saja berapa minit, ambil air semayang saja berapa minit. Okey. Lepas tu dan menutup aurat. Atah pada kata taharah
dan seperti menutup akan aurat kita. Dan juga seperti kita tutup akan aurat, mana lepas kita dah bersuci, habis dah kita tu bertaharah lah, kan, ambil semayang apa semua tadi, lepas tu kita pun kan pakai pakaian lah pula, kan, pakai kain lah, kan, lepas tu kita pakai apa, kita pakailah kain baju apa semua, pakaian yang menutup akan aurat kita tak sah ni. Ambil masa berapa minit pula? Berapa minit masa? Agak-agak lah, selalu lah, kan, katalah 5 minit yang ekspres tu, kan, cepat sungguh tu. Baik. Lepas tu kata lagi nya al-musannif, dan bang tak kira lagi masa bang, tak apa, campur semualah. Masuk waktu saat ni, Tok Bilal pun azan. Tok Bilal pun azan, Tok Bilal pun bang. Tadi ada jatuh perkataan, kena baiki tadi, yang ni jadi tak faham selalu. Tadi kan segala sembahyang pada awal waktunya, satu naskah lama, dia ada perkataan sebab. Maknanya lepas perkataan segala tu, tulis sebab. Lepas tu barulah sembahyang. Jatuh. Nak baca susah selalu, tak faham terus, kan. Anak perhati tengok, satu naskah lagi ada perkataan sebab. Jadi bacaannya begini, sekali lagi kita ulang. Dan hasillah menyegerakan sembahyang itu dengan mengerjakan segala sebab sembahyang. Jadi kita sebelum nak sembahyang, kan, kita kena ambil ayat sembahyang dulu. Tidak, kalau kita mandi, kena mandi dulu, kena tutup aurat dulu. Yang tu orang panggil sebab bagi sembahyang. Kita nak sembahyang, jadi contoh bagi sebab yang kita lakukan di awal waktu lah. Tak satu lah, seperti toharah dan menutup aurat, dan bang. Tok Bilal bang masa berapa lama? 5 minit. Dan iqamat, iqamat ni lebih kurang minit 2 gitu je lah. Dan habis, campur masa tengok. Semua tu kalau kita kira-kira ada tak 20 minit lebih kurang, kan. Itu yang Ana sebut tadi tu, awal waktu ni lebih kurang masa dia 20 minit. Jadi dalam lebih kurang masa 20 minit tu, kalau kita sembahyang fardu pada masa tu, maka kita dikira sembahyang di awal waktu. Jangan duk salah faham tentang awal waktu. Takutnya kita faham macam ni. Kita pergi faham awal waktu ni lepas masuk waktu, orang-orang bang, orang qomat, lepas tu mayang sunat, terus lepas tu kena qomat, terus kena sembahyang, kan. Bukan lagu tu maksud dia. Jangan salah faham macam tu. Pasal ramai faham macam tu, kan. Jadi lengkungan apa tu, dia bagi masa. Masa tu dia habaq tu masa bertaharah, masa. Kalau ambil ayat semayang berapa lama? 2-3 minit. Campur minit tadi, kan. Jadi keseluruhannya kita himpun, lepas tu kau dapatkan berapa? Lebih kurang 20 minit. Jadi kalau kita semayang pada minit yang ke-5 ke, minit yang ke-10 ke, minit yang ke-15 ke, masih dikira awal waktu. Atau minit yang ke-20 pun, kan, masih dikira awal waktu. Cuma kadang-kadang setengah-setengah masjid dia tak amalkan begitu. Dia tidak bertabiat macam tu. Setengah masjid, tidak setengah lah, kebanyakan masjid lepas bang, kan, lepas tu mayang sunat lah, lepas tu nak qomat lah, kan.
Kita hak tak dan lah nak buat apa dah. Kan? Tapi kami ceritalah, nak cerita tentang orang-orang alim lah, anak masa mengaji, cerita tentang pengaji, tok-tok guru dulu ni. Kami di Pasir Tumbuh Pondok ni masa lebih kurang 20 minit. Lebih kurang lah. Kan? Ada kalanya awal, ada kala lewat sikit. Tok guru baru turun. Turun daripada rumah, terus main jemaah. Kan? Bukan kata 5 minit ke 10 minit ke. Kan? Kadang-kadang kalau main dengan ramai manusia ni, belajar sampai beratus-ratus orang. Bukan nak boleh himpun dalam masa sat. Kan? Kadang sampai 25 minit pun ada. Kan? Maka dikira masih lagi dalam lingkungan awal waktu. Kata lorat lah. Sekali kata, "Oi, buat tak mayang apa hari ni lambat ni. Orang pakai habis main sunat dah." Kan? Tok Bilal tak komat lagi, duk marah ke Tok Bilal tu. Kita pasal apa? Nak likan awal waktu lah. Tapi ada setengah nak likan nak pergi kerja awal waktu. Nak pergi kerja je. Kih tu yang dilorat sangat tu. Kan? Tu tak ada arah lah tu. Ni cerita awal waktu. Nak pergi faham sungguh-sungguh maksud awal waktu. Mana hasil. Dia kata hasil. Hasil tu makna kita dikira masih lagi sembahyang fardu di awal waktu. Faham maksud dia tu. Baik. Habis tang situ. Mudah kan? Tak payah mana. Dan tiada diberati bersegera atas menyalahi adat. Adakah kita diberati oleh syarak? Diberat itu dipaksa. Nak bagi dapat semayang di awal waktu, maka syarak mengkehendaki kita kena buat cepat-cepat dengan menyalahi adat kebiasaan kita. Adat kebiasaan ni luar biasa lah. Kan? Hak adatnya kita tu masuk-masuk waktu pergi toilet dululah. Sekejap lagi hak tak mandi, nak mandi dululah. Kan? Sekejap lagi hak nak ambil ayat semayang lah. Sampai saat ni lah. Kan? Tiba-tiba nak ligan awal waktu punya pasal, kita pergi salah faham, syarak mengkehendaki kita kena cepat-cepat semayang. Kan? Masuk waktu terus bang. Kalau boleh terus semayang sunat terus. Komat terus semayang. Itu luar biasa sungguh. Kan? Lagu tu ke cara orang suruh buat? Bukan macam tu. Tu maksud dia nah. Baik. Hanya hendaklah pada hak tiap-tiap seorang, setiap kita, tiap-tiap seorang diri kita nah, hendaklah pada diri tiap-tiap seorang kita ni, hendaklah apa? Bersegera dengan pertengahan, dengan sederhana daripada perbuatan dirinya tu tiap-tiap seorang. Maknanya apa yang kita buat, perbuatan tadi. Kita ambil ayat semayang. Tak usah lambat-lambat sangat. Jangan duk gopoh-gapoh sangat. Sederhana. Faham tak? Sekali takut lewat ni. Cepat-cepat ambil ayat semayang. Kan? Basuh muka pura-pura. Nak bagi dan awal waktu. Tidak. Lambat-lambat sangat pun jangan. Ambil basuh muka tu 2-3 minit sekali basuh muka. Itu lambat sangat pula dah. Kan? Sedang-sedang kerja buat kita. Khairul umur awsatuha, kan? Nabi dah bak dalam hadis dia tu. Mandi pun lagu tu. Pakai pakaian pun jangan sekali lagi. Kan? Tertinggal kain, tak pakai kain, pakai baju saja sekali lagi. Tak keharu, terlupa habis. Gaduh sangat. Kan? Lagu itulah. Lepas tu kau buat macam biasa. Masih dikira dalam lingkungan awal waktu. Masanya supaya saya sebut tadilah. Lebih kurang dia tak tepat. Yang kata tepat 20 minit tepat. Lepas tu tak boleh tak. Ada ketikanya 25 minit. 20 minit. Lingkungan tu dia lebih kurang masa dia. Tu maksud dia. Dan dimaafkan baginya serta yang demikian itu takhir sedikit. Buat lambat-lambat sikit tak apa.
Kan? Lebih kurang 20 minit, 25 minit. Tak apa dan kurang masa tu baru kita semayang. Tak mengapa. Jadi kita berhenti kat situ. Dia cerita dia tak ada stesen dah ni. Lajak ni. Jadi kita berhentilah, insya-Allah lah sambung lagi minggu depan. Jadi kita berhenti tang ni. Kita berhenti dan dimaafkan baginya serta yang demikian itu tadi dimaafkan apa? Tak mengapa. Oleh akan dilewatkan sikit. Kita sembahyang tu lewat sikit. Masih lagi awal waktu orang panggil. Baiklah, ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam ay a'lim. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wanshur alaina rahmatak wa dhakirna ma nasina ya dhal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.